Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz akan terangkan sedikitlah untuk cara untuk menjawab soalan sains. Okey, soalan sains yang diberikan ni adalah soalan sains bagi kertas 2 dan soalan yang berkaitan tentang soalan kemahiran proses sains ataupun nama pendeknya KPS, stand for kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains ni yang kita maklum ada 12 jenis yang kita dah belajar sejak darjah 3 tak silap Ustaz. Dan soalan KPS biasanya kita akan tengok pada soalan nombor 7 dan 8 tak silap Ustaz. Jadi hari ni Ustaz nak terangkan sikit, nak clearkan cara untuk menjawab soalan KPS. Ini adalah contohlah. Okey, baik. Darjah 1 menunjukkan jumlah simpanan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dalam sebuah negara dari tahun 2014 hingga 2018. Okey. Kat sini ada dua maklumat. Yang pertama tahun dan yang kedua adalah jumlah simpanan sumber tenaga yang boleh diperbaharui daripada tahun 2014, 50, 2015 dan sehingga 2018. Ini adalah kaedah membaca jadual. Kalau ada soalan sama ada jadual, graf, carta pie dan sebagainya, kamu pastikan baca. Jangan tak baca, jangan tak tengok Okey, jadi kita tengok soalan tersebut. Okey, soalan yang pertama, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Soalan berkaitan tentang pemboleh ubah. Yang kita faham ada 3 jenis pemboleh ubah. Yang pertama dimalarkan. Pemboleh ubah berkaitan tentang sesuatu objek ataupun radas yang sama. Sama jenis, sama bentuk, sama saiz, sama tinggi, sama besar dan sebagainya. Dan yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah sesuatu maklumat yang kita dapat dalam soalan tersebut yang berubah ataupun berbeza-beza. Okey. Dan yang ketiga adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah pemboleh ubah yang merujuk kepada hasil eksperimen ataupun kajian yang dibuat berdasarkan graf dan sebagainya, ataupun hasil uji kaji. Okey, soalan ini dia minta pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. Kalau kita tengok di sini, pemboleh ubah dimanipulasinya adalah tahun. Tahun yang berbeza. Ada 2014 hingga 2018 dan juga bergerak balas adalah jumlah simpanan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. Boleh faham Sebab jumlah tenaga itu adalah hasil kajian dia yang telah diletakkan dalam jadual. Dan yang kedua, tujuan penyiasatan. Kalau ada jumpa soalan tujuan penyiasatan, mesti ada terma untuk mengkaji hubungan, untuk mencari hubungan antara. Mesti ada perbandingan antara tahun dan juga jumlah simpanan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Mesti masukkan dua item maklumat yang kita dapat ataupun dua pemboleh ubah yang kita dapat, manipulasi dan juga bergerak balas. Kita masukkan dengan ayat di hadapannya untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas tersebut. Okey. Soalan 3, berikan satu pemerhatian berdasarkan keputusan penyiasatan di atas. Soalan ni memerlukan perbandingan. Okey, memerlukan perbandingan. Perbandingan antara apa? Antara tahun lah. Sebab graf tersebut merujuk kepada tahun. Pemboleh ubah dimanipulasi. Tengok pada tahun tersebut, bandingkan hasil tenaga yang diperbaharui dengan tahun A dan juga tahun B. Terpulanglah pada kamu. Okey. Biasanya kena ambil tahun yang paling awal dan juga tahun yang paling akhir. Ataupun hasil yang
awal dan juga hasil yang akhir dibandingkan. Pemerhatian ni adalah soalan yang sangat mudah. Berdasarkan pemerhatian, kita mesti berfikir menggunakan 6 deria yang kita dah belajar. Okay, penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan juga hidu. 5. Okay, jadi kalau macam ni kita tengoklah. Kita tengok betul soalan tersebut. Jangan pening-pening, mudah saja. Dan yang keempat, nyatakan corak. Dua soalan, dua terma sains perkataan yang digunakan, biasanya awak akan keliru. Yang pertama corak dan yang kedua adalah pola. Corak atau pola ni adalah flow ataupun perjalanan perubahan bagi sesuatu soalan. Kalau macam contoh soalan ni, ditanya nyatakan corak pola perubahan berdasarkan bagi jumlah simpanan sumber tenaga. Jawapan ni mesti simple je. Menaik, menurun, bertambah, berkurang, mendata. Kalau dia naik, lepas tu dia turun, tulislah menaik dan menurun. Kalau dia ada naik, turun, naik, turun, naik, turun, tulis naik, turun dan naik. Simple. Okey. Yang ada 4 soalan, ada 4 contoh soalan yang Ustaz beri. Yang Ustaz bagi contoh lah. Dan ni adalah soalan yang kamu kena buat. Lebih kurang sama, kamu kena fikirkan jawapan yang sesuai berdasarkan graf yang telah Ustaz beri, iaitu bilangan sungai yang tercemar mengikut bulan-bulan yang telah Ustaz letak, Januari hingga April. Ada 6 soalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 soalan kamu kena buat buat dalam buku latihan. Salin soalan, lepas tu tuliskan jawapan di bawah setiap soalan yang kamu salin seperti biasa. Okey, itu saja. Wallahu alam. Kalau ada persoalan, boleh tanya dan boleh rujuk pada Ustaz. Simple. Jangan pening-pening. Senang. Selamat menjawab. Assalamualaikum.